Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke Video Wiser. Aku Fidaus dan by the time korang tengok video ni, kita semua tahu, aware bahawa Xiaomi 14 series telah pun dilancarkan untuk pasaran China pada hujung Oktober lepas. Dan aku perasan sesuatu, kalau korang tengok dia punya design, aku lihat tak banyak sangat beza dengan siri Xiaomi 13, melainkan dia punya kedudukan dan juga rekaan lensa kamera dalam modul kamera dia tu. Dan lepas tu kalau korang tengok kat sini, ni sahaja je aku letak, ini merupakan Xiaomi 12 Pro dan ini adalah Xiaomi 13T Pro. Dan aku rasa siri Xiaomi 14 ni adalah yang paling menarik sekali dalam tahun-tahun sebelum ni daripada Xiaomi. Kenapa tahu? Sebab aku rasa siri Xiaomi 14 ni dia membawakan pembaharuan yang bukan setakat banyak, tapi pembaharuan yang besar. Salah satu contoh ni macam apa tahu? Xiaomi HyperOS. Dan kalau korang perasan, aku dah banyak ulas ataupun kongsikan dengan korang berkenaan dengan Xiaomi HyperOS ni dalam edisi Bulletin Gadget sebelum ni. Mesti korang pernah tanya, HyperOS ni dia apa benda? Macam mana HyperOS ni boleh terhasil, dibina, dibangunkan? Di sini aku tunjukkan dekat korang cerita ringkas HyperOS. Untuk pengetahuan korang, sistem operasi HyperOS ni telah mula dibangunkan pada tahun 2017, di mana sistem operasi ini bakal menggantikan MIUI yang sedia ada. Kalau korang bandingkan MIUI yang dibangunkan berasaskan Android, HyperOS ni dibangunkan berasaskan sistem operasi Linux dan juga sistem Xiaomi Vela yang dibangunkan sendiri oleh jenama tu. Tapi kalau korang fikir balik, apa yang buatkan Xiaomi dia macam sebelum ni dia okey je MIUI, asal tiba-tiba sekarang ni dia nak buat sistem operasi sendiri? Dia macam ni tau. Pada awalnya Xiaomi ada sekitar 100 pengguna, consumer yang menggunakan produk mereka dalam sekitar 13 tahun lepas. Dan cuba korang bayangkan tahun ni, pengguna produk-produk Xiaomi, sama ada tablet ke, peranti ke, telefon pintar dan banyak lagi, telah mencecah 1.175 bilion di serata dunia kot. Ramai gila. Dan pengguna-pengguna tersebut terdiri daripada mereka yang menggunakan lebih daripada 200 jenis atau kategori produk Xiaomi. Oleh sebab itu, Xiaomi menghadapi satu cabaran, bukan masalah lah, satu cabaran unik di mana mereka perlu menghasilkan satu sistem operasi untuk pelbagai produk mereka yang ada. Maka dengan itu terwujudlah Xiaomi HyperOS yang merupakan sebuah sistem operasi terintegrasi yang menyelaraskan semua dan juga setiap lapisan produk dan juga peranti yang Xiaomi hasilkan. Antara kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh HyperOS ni daripada Xiaomi claim HyperOS ni dia menggunakan dan juga memanfaatkan teknologi AI, di mana HyperOS ni dapat memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik, lebih lancar dan juga smooth je untuk pengguna dan juga pemakai peranti Xiaomi luar sana. Selain daripada siri Xiaomi 14, siri Xiaomi Watch S3 juga adalah barisan peranti Xiaomi yang pertama mengguna dan juga memanfaatkan sistem operasi HyperOS dan juga beberapa peranti yang lain. Tetapi korang jangan risau, sebab apa tahu? Xiaomi sendiri telah mengumumkan bahawa mereka akan melancarkan sistem operasi HyperOS untuk semua peranti-peranti Xiaomi yang menggunakan MIUI secara berperingkat dan juga beransur-ansur dari masa ke semasa. So, kita just tunggu dan lihat saja. Berbanding dengan siri Xiaomi sebelum ni, Xiaomi 14 menawarkan 3 model untuk korang pilih, iaitu Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro dan juga Xiaomi 14 Pro Titanium Edition. Dia macam tiru Apple kan? Betul lah orang kata Apple ni trendsetter. Sekarang ni aku rasa mungkin banyak flagship yang akan keluar pada tahun 2024 depan mengeluarkan edisi yang menggunakan bingkai titanium instead of aluminium frame. Selain daripada HyperOS, tarikan utama pada siri Xiaomi 14 ni adalah dia merupakan barisan telefon pintar pertama dalam dunia yang menggunakan ataupun yang dikuasakan oleh chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 4nm TSMC. Perkara ni bagi aku agak menarik juga. Sebab apa tahu? Sebab sebelum ni Xiaomi sentiasa menjadi peranti terawal yang menggunakan chip terbaru daripada Qualcomm. Tetapi dalam tahun-tahun yang lepas, Xiaomi bukan lagi jenama pertama. Sebab sebagai contoh, pada tahun lepas peranti pertama yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 adalah iQOO 11 daripada iQOO. Jadi pada tahun ini siri Xiaomi 14 menjadi yang pertama dikuasakan oleh chip Snapdragon 8 Gen 3 menggunakan memori RAM LPDDR5X dan juga storan yang pantas UFS 4.0. Selain daripada itu juga, model Pro ni dilengkapi dengan skrin LTPO AMOLED berukuran 6.73 inci yang menyokong resolusi 2K yang menyokong kadar segar semula sehingga 120Hz, kadar kecerahan maksimum sehingga 3000 nits dan juga menggunakan perlindungan Xiaomi Ceramic Glass. Xiaomi Ceramic Glass ni adalah salah satu pembaharuan yang diperkenalkan oleh Xiaomi dalam barisan Xiaomi 14 ni. Dan untuk pengetahuan korang juga, Xiaomi claim Xiaomi Ceramic Glass ni mempunyai ketahanan, tahan lasak dan juga lebih kuat daripada Corning Gorilla Glass Victus 2 yang dipakai oleh Samsung Galaxy S23 Ultra. Dan yang buatkan aku rasa mengejut sebab apa tahu? Sebab Corning Gorilla Glass Victus 2 tu adalah
kaca ataupun skrin yang paling kuat yang dihasilkan oleh Corning pada ketika ini. Untuk sistem kamera macam biasa, Xiaomi berkolaborasi dengan Leica, di mana model Pro ni menawarkan tetapan 3 kamera utama, 50 megapiksel sensor Light Fusion 900, 50 megapiksel ultra lebar, 50 megapiksel telefoto 3.2 time optical zoom dan juga sensor swafoto 32 megapiksel. Yang terakhir, model Pro ni disokong kapasiti bateri 4880 mAh dengan sokongan pengecasan pantas ataupun Xiaomi Hypercharge 120 watt. Itu adalah untuk model Pro. Manakala untuk Xiaomi 14 model standard pula, dia menggunakan spesifikasi asas yang sama, Snapdragon 8 Gen 3, LPDDR5X dan juga storan UFS 4.0. Tetapi yang membezakan adalah dia menggunakan skrin yang lebih kecil berukuran 6.36 inci LTPO OLED dengan resolusi 1.5K sahaja. Tetapi bagi aku still baik berbanding kebanyakan phone yang ada dekat dalam pasaran ketika ini. Lepas tu Xiaomi bermurah hati di mana model Xiaomi 14 ni mempunyai sistem kamera yang sama seperti model Pro, kecuali Xiaomi 14 tidak mempunyai aperture yang boleh ubah seperti model Xiaomi 14 Pro. And then lepas tu Xiaomi 14 mempunyai kapasiti bateri yang lebih rendah, 4610 mAh dengan sokongan pengecasan pantas yang bagi aku not bad, 90 watt. Baiklah, kita dah sampai di penghujung video Wiser pada kali ini, di mana aku rasa siri Xiaomi 14 ni adalah siri daripada Xiaomi yang terbaik kalau korang bandingkan dengan Xiaomi 13, Xiaomi 12, Xiaomi 11 dan juga yang lain. Selain juga banyak pembaharuan yang baru, Xiaomi juga memperkenalkan salah satu inovatif paling besar daripada mereka, iaitu HyperOS. Kalau korang tanya pendapat aku, Xiaomi ni dia punya phone spesifikasi sentiasa top on the line. Kamera juga memang menghasilkan gambar yang kompetitif. Nak pula dia collaborate dengan Leica. Untuk pengecasan pula, Xiaomi adalah salah satu brand dalam pasaran yang mempunyai teknologi pengecasan paling pantas dan kompetitif berbanding dengan pesaing-pesaing yang lain. Tapi selitnya Xiaomi ni adalah dia punya user interface MIUI tu. Di banyak pengguna-pengguna Xiaomi kat luar sana mesti hadapi masalah isu cepat panas ke ataupun stuttering ke, FPS drop ke dengan peranti Xiaomi yang korang gunakan. Bagi pendapat aku, dengan kemunculan Xiaomi HyperOS ni, dia ibarat seperti bayi yang baru lahir yang hadir dengan banyak bakat-bakat yang lebih hebat berbanding abang dia MIUI. Dan secara tidak langsung, macam Xiaomi kata tadi, HyperOS ni secara berperingkat akan menggantikan peranti yang menggunakan MIUI dari masa ke semasa. Dan aku cakap dekat korang, sekiranya HyperOS ni memang betul-betul dapat menyelesaikan isu dan juga masalah yang dihadapi, yang dikeluarkan oleh MIUI, Xiaomi bukan saja dapat mengukuhkan nama dia dalam pasaran telefon pintar, tetapi juga akan memberi saingan yang memang sengit kepada nama-nama besar dalam pasaran seperti Samsung, Oppo dan lain-lain. Aku harap dengan video ini ia sedikit sebanyak dapat memberi korang pencerahan dan juga menjawab soalan-soalan yang korang ada berkenaan dengan Xiaomi HyperOS dan juga siri Xiaomi 14. Dan kalau korang tanya aku bila Xiaomi 14 ni akan masuk pasar Malaysia, pertama sekali Xiaomi 14 ni aku berpendapat akan dilancarkan seawal hujung tahun ini untuk pasaran global dan juga pada hujung suku pertama tahun 2024 untuk pasaran tempatan Malaysia. Baiklah, itu sahaja daripada aku, Firdaus di Wiser. Kita jumpa lagi dalam video Wiser yang akan datang. Seperti biasa, korang bebas untuk like, comment, share dan juga subscribe. Tiada sebarang pasangan daripada kami, tapi pastikan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.